Jadi hari ini kita akan sambung buat penakulan logik untuk soalan nombor 4, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Jadi tajuk ni memang agak mengantuk sikit sebab dia banyak ayat dan banyak sangat saya bebel lah untuk soalan ni. Okey, jadi saya harap awak semua sediakan nota ataupun catatan untuk kamu salin dia punya jawapan lah. Okey, soalan ni pun dah boleh dapat dekat Google Classroom. Okey, biasanya soalan A ni dia akan tanya berkenaan dengan penyataan. So penyataan ni ada banyak jenis. So sometimes penyataan tu dia suruh kamu masukkan simbol yang betul supaya dapat membentuk satu penyataan tu, sama ada penyataan tu benar atau palsu. Jadi kalau dia nak jawapan yang betul, so awak kena masukkan simbol yang akan menghasilkan jawapan yang benar. Di sini ada penyataan majmuk. Penyataan majmuk maksudnya dia perlukan antara salah satu tu ataupun dan. So dia ada dua situation lah, di mana atau ni jenis yang salah satu betul dia akan jadi benar. Kalau dan maksudnya dua-dua kena betul. Okey, so kita tengok kat sini 3 sama dengan 6. So automatik kita dah nampak sebenarnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu akan menghasilkan jawapan yang betul. Kalau 3 kuasa 3, sebenarnya jawapan dia adalah 27. Okey, tapi kat sini jawapan dia salah sebab dia bagi tahu 3 kuasa 3 sama dengan 9. Jadi salah satu tu betul, maksudnya dia akan menghasilkan penyataan yang benar. Jadi kita ada satu option kat sini yang betul. Jadi jawapan untuk 4A pertama adalah tambah. Okey, kita akan jawab letak tambah lah sebab itu yang akan menghasilkan jawapan betul. Okey, 3 campur 3 sama dengan 6. Kemudian untuk soalan yang kedua, masuk dekat sini digunakan perkataan dan. Jadi kedua-dua penyataan yang ada dekat dalam soalan 2 ni, A2 ni, kena betul. So awak kena tengok kat sini 64 punca kuasa 3. Okey, 64 punca kuasa 3 dapat berapa? So kena kira lah. Okey, awak tekan shift, awak tekan punca kuasa, kemudian awak tekan 64. So hasil jawapan dia akan dapat 4. So untuk soalan ni dia dah menunjukkan penyataan tersebut adalah benar. Dan awak kena pastikan bahawa penyataan yang seterusnya juga mestilah benar. So 64 ni dia adalah hasil daripada 8 apa dengan 8. So kalau awak lihat kat sini, dia ada bagi 4 jenis simbol. So kalau 8 campur 8 sama dengan 16. So salah. So kita nak yang betul. 8 tolak 8 kosong. 8 darab 8 64. So kita dapat darab lah. Okey, 8 darab 8 64. Jadi kita akan letak jawapan dia sebagai darab untuk yang kedua. So bagi saya yang ini senang sahaja. Kamu hanya ikut je soalan tu supaya dia dapat membentuk satu penyataan yang benar. Okey, yang ni simple sebab tu saya tak nak go through sangat. Tulis dua implikasi berdasarkan ayat yang berikut. Minggu lepas saya dah ada bagi tahu kalau kita nak menghasilkan dua implikasi, biasanya dia akan bagi satu ayat panjang. Okey, satu ayat panjang ni kita kena cari perkataan jika dan hanya jika. Okey, kita kena cari perkataan jika dan hanya jika. Alright. So awak kena gariskan ataupun potong jika dan hanya jika ni. Maksudnya awak tak payah tengok lagi lah. Dan awak sediakan implikasi 1, implikasi 2. Maksudnya ada dua ayat dekat situ. Okey. Dan sekarang ni berdasarkan ayat yang awak dah potong tadi, okey, jika dan hanya jika tu awak potong.
So yang tinggal adalah dua perkara ni. Kita ada X campur Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 4 tolak X. Okey. So untuk ni sangat senang kalau pelajar sediakan jika maka pada setiap implikasi. So dia jadi macam ni. Dan kemudian pelajar cuma masukkan yang pertama, ayat yang pertama ataupun elemen yang pertama, iaitu X campur Y sama dengan 4. So awak tengok yang seterusnya adalah nombor 2. So jika 1 maka 2. So 2 dia adalah Y sama dengan 4 tolak X. Kemudian kalau dah siap macam ni, maksudnya awak dapat 1 markah, sebab awak dah selesai satu implikasi. Okey. Untuk implikasi kedua, hanya terbalikkan nombor 1 dengan nombor 2 sahaja. Awak terbalikkan sahaja. So jika 1 maka 2, jika 2 maka 1. Jadi awak salin balik. Y sama dengan 4 tolak X. X campur Y sama dengan 4. Okey. Jawapan dia mestilah ada perkataan jika maka. Ingat ya, implikasi mesti ada jika maka. Soalan ni kalau keluar dalam exam, dia memang bagi 2 markah. So jangan salah lah, sebab bagi saya ini adalah bonus kepada pelajar. Okey. So kita akan tengok pula pada soalan seterusnya. Jadi soalan A dengan B ni sangat senang. Awak boleh dapat 4 markah secara percuma. Dan kita akan tengok pula pada soalan C. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi di bawah dan nyatakan nilai kebenarannya. Yang ini yang akan menjadi soalan yang sangat mencabar. Alright, so ini adalah ayat dia. Okey, ayat dia bagi jika, dia bagi maka. Dan ini adalah implikasi. Okey, ini adalah implikasi. Untuk soalan ni awak kena tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif. Alright, so untuk soalan ni dia bagi implikasi kan. Okey, untuk akas ni bermaksud awak terbalikkan sahaja. Terbalikkan. Okey, akas terbalikkan maksudnya kita akan guna juga jika maka. Okey, kita akan guna jika maka, tapi kalau yang implikasi tadi jika 1 maka 2, untuk akas jika 2 maka 1. Dia hanya terbalik sahaja. Jadi awak salin balik. Jika penjuru poligon X bersilang pada sudut tegak, okey, kemudian awak salin pula yang pertama tu, maka poligon X ialah sebuah segi 4 sama.
Okey, akas tu maksudnya terbalikkan sahaja. Sekejap Okey, seterusnya songsangan. Apa yang dimaksudkan dengan songsangan? Songsangan ni maksudnya penafian. Okey, songsangan ni maksudnya penafian. Jadi awak jangan lupa ya, kalau songsang ni awak kena nafikan keseluruhan implikasi. Jangan terbalikkan. Okey, akas tu je terbalikkan. Kalau songsangan dia yang asal, tapi awak kena nafikan. Kalau ada perkataan ialah, awak kena tukar jadi bukan. Kalau dekat sini penjuru poligon X, dia tak bagi tahu ialah, tapi dia terus dia bagi tahu bersilang. Jadi awak tulis tidak bersilang. Okey. So untuk penafian, keseluruhan ayat mestilah dinafikan. Okey, maksudnya ayat pertama nafikan, ayat kedua juga nafikan. So awak akan tulis dekat jawapan songsangan, jika, okey, jika poligon X bukan, okey, kita akan jadikan dia bukan sebuah segi empat sama, maka okey, maka penjuru poligon X tidak, kena tulis tidak. Walaupun dekat sini dia tak bagi tahu ialah, tapi awak kena tambah perkataan tidak. Kita nafikan dia supaya jadi negatif. Tidak bersilang pada sudut tegak. So itulah maksudnya songsangan. Okey, kontrapositif. Okey, kontrapositif ni maksudnya dia sama dengan akas campur songsangan. Okey, akas campur songsangan, dia adalah kedua-duanya. Maksudnya dia akan nafikan ayat tu, dalam masa yang sama dia akan buat akas, dia akan terbalikkan. Jadi based on jawapan songsangan, okey, based on jawapan songsangan ni, awak terbalikkan sahaja. Kalau yang ni satu, yang ni dua kan, so dia akan jadi jika dua maka satu. Okey, dia akan jadi jawapan yang sama, cuma dia terbalik. So jawapan untuk yang kontrapositif ni adalah jika perpenjuru poligon X tidak, okey, tidak bersilang pada sudut tegak, maka poligon X bukan. Okey, kita akan ambil ayat yang pertama dia, yang songsangan tadi. Okey, so maka poligon X bukan
sebuah segi empat sama. Okey, awak salin dulu. Sampai kawasan sini habis azan ya. Okey, kita sambung lagi. Alright, so untuk jawapan tadi, akas, rongsangan dan kontrapositif, dalam soalan ni dia ada bagi tahu mana soalan dia. Alright, dalam soalan ni dia ada bagi tahu tuliskan akas, rongsangan dan kontrapositif. Yang ni kita dah siap. Okey,
Dan soalan ni dia minta kita nyatakan nilai kebenaran. Nilai kebenaran tu maksudnya benar ke palsu. Jadi kita nak tentukan ayat tu betul atau tak, kita kena cek implikasi dia sahaja. Okey, kita akan cek implikasi dia sahaja. Jadi untuk implikasi dia ni, awak lihat, jika poligon X ialah sebuah segi empat sama, jadi kalau maksudnya soalan ni dia kata kalau bentuk tersebut adalah segi empat sama, ni bentuk X adakah perpenjuru dia bersilang pada sudut tegak? So kalau dia bersilang pada sudut tegak, jadi dia adalah benar. Maksudnya perpenjuru tu adalah bucu dengan bucu. Okey, bucu dengan bucu. So kalau awak gariskan, dia akan menghasilkan simetri. Okey, dia akan menghasilkan simetri, bermaksud kiri sama dengan kanan. Okey, dan dekat sini garisan ni dinamakan sebagai garisan perpenjuru. Okey, ini adalah perpenjuru. Perpenjuru ni biasanya garisan yang ada pada bucu. Okey, so kalau awak dah ada segi empat sama dan ada garisan perpenjuru ni, dan awak lihat perpenjuru ni bersilang pada sudut tegak. So tengok dia punya garisan berada betul-betul pada segi empat sama punya sudut tegak ni. Okey, ni sudut tegak ni dia betul-betul bersilang. Bersilang tu maksudnya berlanggar pada sudut tegak. So semua segi empat sama bersudut tegak. Okey, kalau segitiga, contohlah segitiga punya perpenjuru. Okey, ni segitiga lah. So perpenjuru untuk segitiga adalah di sini, dan dia tidak bersilang pada sudut tegak, dia bersilang pada hipotenus. Ini maksudnya dia melanggar pada siapa? Dia melanggar pada hipotenus. Tapi garisan ni juga bersilang pada segitiga yang ada sudut tegak. Tapi dia akan something melanggar pada hipotenus. So dia dua-dua bukannya sudut tegak. Untuk kes segi empat sama ni, garisan ke semua garisan ni melanggar pada segi empat yang sama yang bersudut tegak. Maksudnya setiap garis tu kan ada permulaan dan pengakhiran. Okey, permulaan dan pengakhiran. Kedua-dua ini bersudut tegak lah, bersilang pada sudut tegak. Okey, macam ni. Okey, bersudut tegak. Macam ni. Alright, so untuk ni, maksudnya dekat sini, okey, maksudnya dekat sini, kalau bentuk tu segi empat sama, jadi perpenjuru tu akan langgar pada garisan sudut tegak. Okey, so ianya jawapan yang betul. Okey, jawapan dia adalah benar. Alright, benar tu merujuk kepada implikasi sahaja. Okey, benar ni merujuk kepada implikasi. Sekarang ni soalan tanya, nyatakan nilai kebenaran bagi setiap yang awak cari tu, iaitu akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, senang je untuk awak. Kalau awak dah tahu implikasi itu benar, okey, kalau awak tahu implikasi itu benar, akas automatik jadi palsu. Dia automatik jadi palsu. Itulah hukum dia. Okey, penaklukan logik memang macam ni. Kalau implikasi awak dapat benar, akas dia automatik jadi palsu. Okey, akas dia automatik jadi palsu. Songsangan mesti sama macam akas. Kalau akas tu palsu, songsangan juga palsu. Okey, ingat akas dengan songsangan sama. Implikasi dengan kontrapositif sama. Kalau implikasi tu benar, okey, kalau implikasi ni benar, jadi kontrapositif juga adalah benar. Maksudnya implikasi dengan kontrapositif, nilai kebenaran dia mesti sama. Akas dan songsangan nilai kebenaran dia mesti sama, tapi jawapan dia je berbeza. Okey, jawapan dia macam ni. Jika maka macam ni, dengan jika maka macam ni dia lain. Alright, tapi nilai kebenaran dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey,
soalan ni macam ni dia jarang keluar lah. Okey, soalan macam ni dia jarang keluar. So awak ingat sahaja satu je. Awak cuma cari, tugas awak adalah cari implikasi sahaja. Okey, kalau awak tak tahu implikasi, susahlah. Awak boleh hentam benar. Kalau awak tak tahu, awak boleh hentam je benar. So automatik palsu ni, akas ni jadi palsu lah. Sebab biasanya akas kebaikannya adalah palsu kalau yang awak jenis yang hentam lah. Alright, so contoh, saya bagi contoh lain. Okey, implikasi. Jika X sama dengan 2, maka X ialah nombor genap. Contoh Okey, so kalau macam ni awak nampak jelas lah. Implikasi tu, kalau X tu nombor 2, maksudnya X tu nombor genap. Jadi kita boleh tahu jawapan dia benar. Okey, jawapan ni kita dah nampak benar. Untuk jawapan huraian akas, okey, akas sama-sama dengan kontrapositif. Okey, huraian dia awak dah tahu dah. Macam mana nak terbalikkan ayat tu? Okey, kalau akas maksudnya jika X ialah nombor genap, maka X sama dengan 2. Songsangan maksudnya awak menafikan balik ayat tu, ialah jadi bukan. Dan kontrapositif tu maksudnya akas campur songsangan. Okey, tapi untuk nilai kebenaran ni, kalau awak dapat satu sahaja, iaitu implikasi, maksudnya akas ni akan jadi palsu. Okey, kebiasaannya boleh jadi macam ni. Tapi ini hanya untuk awak hentam sahaja. Kalau soalan yang jenis matematik macam ni, okey, dia ada nombor, dia ada something yang awak boleh baca, tak semestinya jawapan dia palsu. Akas juga boleh jadi benar. Okey, jika X ialah nombor genap, okey, jika X ialah nombor genap, maka X ialah 4. Okey, 4 pula 2. Sorry. So dia boleh jadi juga jawapan yang benar. Alright, dia boleh jadi jawapan yang benar juga. Tak semestinya jawapan dia palsu. So awak kena check mana yang awak boleh rasa jawapan yang awak boleh teka dengan baik, awak terus dia teka jawapan yang betul. Tapi kalau awak rasa susah sangat nak teka, okey, implikasi sentiasa benar dan akas sentiasa palsu. Macam tadilah, yang ni kan awak rasa macam susah kan nak teka kan, sebab dia tak melibatkan nombor, dia melibatkan ayat huraian. So macam ni susah nak awak teka. Jadi awak boleh buat macam tu, benar, palsu, palsu, benar. Tapi untuk macam ni kesnya, dia akan jadi benar, 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 benar. Okey, sebab yang ni kena sama, yang ni pun kena sama. Alright, so itu biasanya dalam soalan kebat lah, kategori kebat untuk matematik. Jadi awak kena fahamkan konsep dia. Tapi yang ni satu markah sahaja. Yang paling penting adalah awak faham macam mana nak tahu apa akas dia. Okey, awak terbalikkan dengan betul. Songsangan ni awak kena nafikan dengan betul. Kontrapositif ni maksudnya akas campur songsangan. Yang itu yang paling penting. Sebab kalau macam ni, kemungkinan akan dapat 3 markah. Sebab 3 ayat, 3 markah. Lagi banyak daripada yang ni. Alright. Ini contoh apa? Contoh lain lah. Okey, soalan 4C. Salin pun tak apa. Okey, selesai padam. Okey, itu sahaja berkenaan dengan soalan 4 dan kita akan masuk kepada soalan nombor 5.
Okey, soalan 5. Nyatakan songsangan bagi implikasi di bawah. Okey, so dia bagi implikasi sahaja. Okey, dia bagi implikasi. Awak kena songsangkan. Okey, songsangkan tu maksudnya penafian. So agak-agak apa jawapan awak? Senang je, tak payah buat akas, tak payah buat kontrapositif. Terus je buat penafian. Siapa tahu jawapan, terus tulis dekat dalam ruangan komen yang ada dalam ni, Discord. Okay. Alright. X tak sama dengan 12, maka X tak sama dengan negatif 4. Okey, sekejap, saya tak dapat negatif. Okey, 3X tak sama dengan negatif 12, maka X tak sama dengan negatif 4. Macam ni lagi tepat macam Batrisya Insyirah buat. Okey, kalau untuk nak hasifnya 3X bukan negatif 12, maka X bukan negatif 4. Okey, jawapan ni kurang tepat sebab kita ada simbol. Kalau dia bermain dengan simbol, apakah lawan bagi simbol tersebut? Kalau kita ada simbol sama dengan, okey, lawan dia adalah tak sama dengan. Kalau kita ada simbol apa lagi? Lebih. Okey, kita ada simbol lebih, kita boleh lawan dia jadi kurang. Dan sebaliknya. Dia bergantung kepada simbol. Jadi awak kena hati-hati bila awak nak terbalikkan simbol ni. Ada lagi satu simbol yang macam operasi set, tak silap saya. Macam ni. Okey, macam ni, dia ada lawan dia. Dan dia ada macam ni, macam ni, macam ni. Okey, so lawan dia sebenarnya senang. Awak boleh just, lawan dia adalah, okey, ni terbalikkan. Silap. Di sini, sini. Dia ada lawan dia lah. So yang ni macam ni, dia ada slash, yang ni ada slash, ni pun ada slash. Okay, ada 3 benda ni je yang slash. Yang lain semua macam operasi set ni biasanya kita akan letakkan pelengkap. Okay, kita akan letakkan pelengkap. So biasanya yang selalu keluar lah. Okay, yang paling famous 3 ni lah, paling famous. Okay, dengan ni, ini pun famous. So boleh take note untuk jenis-jenis macam ni. Yang famous tu maksudnya yang sentiasa keluar lah dalam penaklukan logik. Kalau dia bagi dalam bentuk simbol, macam mana orang nak nafikan? Benda ni pun ada dalam hujah. Okay, tajuk hujah pun banyak. Sebab nanti kita akan masukkan tajuk hujah, so awak akan nampak lah macam mana nak buat premis 1, premis 2 dan sebagainya. Kalau dia guna ayat, baru awak letakkan bukan ataupun tidak. Okey, kalau ialah, jadi bukan. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, okey, dia tak cakap apa-apa, contohnya, so awak tulis tidak sahaja. Contoh apa Sekejap.
Saya tak ingat lah. Tak apalah. Ni contoh lah. Ada certain yang awak rasa sesuai guna perkataan bukan, awak guna bukan. Kalau awak ada rasa macam tidak tu lebih sesuai, guna tidak lah. Bagi saya ikut mana yang kesesuaian bahasa Melayu. Okay. Alright. So ini adalah contoh-contoh simbolik yang akan kita gunakan untuk berlawan. Jadi untuk jawapan 5A adalah 3X tak sama dengan negatif 12. Okay. Kita akan buat 5A. X tak sama dengan, oh lupa, ada perkataan jika. Okay. Jika 3X tak sama dengan negatif 12, maka X tak sama dengan negatif 4. Alright, so ini yang paling simple untuk songsangan. Silap. Okey, untuk soalan 5B, justifikasikan. Saya typo kat sini. Justifikasikan sama ada hujah berikut adalah sah atau sama ada hujah berikut sah dan munasabah. Okey, sah dan munasabah. Untuk mengenal pasti hujah ni sah dan munasabah, okey, kita kena faham kita ada 3 bentuk hujah. Okay, kita ada hujah 1, kita ada hujah 2. Minggu lepas saya tak explain tau, minggu ni saya nak explain. Dan hujah 3. Alright. Hujah 1, hujah 2, hujah 3 ni ada dalam buku teks. Okey, untuk premis 1, dia akan gunakan semua A adalah B. Okey, untuk premis 2 pula, okay, C ialah A, kemudian kesimpulan C ialah B. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, okey, bentuk kedua, jika A maka B. Ni senanglah untuk awak kan, sebab dah biasa dengan jika maka. Silap. Jika A maka B. Alright. Kemudian kita akan tulis A ialah benar, B ialah benar. Okey, dah bentuk 3. Okey, bentuk 3 ni dia terbalik. B A tidak benar, dia jadi terbalik, adalah tidak benar.
So ada 3 bentuk hujah yang ada dalam penakulan logik. Okey, untuk penakulan logik ni hanya hujah 2 dan hujah 3 sahaja yang menggunakan jika maka. Manakala untuk perkataan yang ada perkataan semua, bukan semua adalah hanya hujah 1 sahaja. Jadi untuk yang macam ni dia agak complicated lah, sebab datang dari mana kan C ni kan. Okey, awak tengok betul-betul soalan ni dia bagi premis 1. Premis 1 dia bagi semua. Okey, semua ni awak tak payah hiraukan. Okey, awak tengok pula pada ayat premis 2. Okey, premis 2 dia gunakan negatif 1, manakala kesimpulan juga dia gunakan negatif 1. Datang dari mana negatif 1 ni kan? Negatif 1 dia adalah tetamu kita, iaitu C. Jadi awak pun tak payah hiraukan. Cuma awak kena ingat, kalau premis 2 guna negatif 1, kesimpulan mesti sama. Okey, mesti sama C dengan C ni, tak boleh berbeza. Kalau saya letak negatif 2 kat sini, awak kena juga letak sini negatif 2. Okey, maksudnya kena follow. Ini adalah bentuk hujah pertama. Alright, seterusnya, kalau dekat sini dia bagi tahu A adalah B, maksudnya awak tengok pada premis 2. Premis 2 dia ambil ayat A. Siapakah ayat A? Jadi ayat A dekat premis 2 adalah integer. Okey, integer ni adalah A. Manakala dekat premis 1 awak dah kenal pasti dah. Okey, integer saya jumpa. So integer ni mewakili A. Okey, so A duduk depan dan A juga duduk pada premis 2. Okey, so betul lah. Betul. Kemudian kita tengok pula kesimpulan C ialah B. Siapa B kita? B kita adalah positif. Bernilai positif. Maksudnya selain daripada ayat tu, dia adalah B. Okey, so ni adalah B. Okey, kedudukan dia sama, betul. Semua A adalah B, C ialah A, C ialah B. Okey, cukup betul. Sangat-sangat membentuk hujah yang pertama dah. Sangat menepati. Okey, menepati. Tapi satu je masalah. Okey, satu je masalah dekat kesimpulan. Dekat kesimpulan ni dia kata negatif 1 bernilai positif. Automatik jawapan dia salah. Tapi awak tahu bentuk hujah tu betul. Okey, bentuk hujah dah betul, tapi jawapan salah. So apa awak nak buat? Okey, awak nak kena tentukan hujah dia sah atau hujah dia sah dan munasabah atau tidak. Okey, untuk soalan ni, alright, dia bagi tahu kat sini jawapan dia hujahnya adalah sah tetapi tidak munasabah. Okey, sah menunjukkan kepada adakah dia telah menepati syarat hujah tersebut. Kalau dia telah menepati syarat hujah tersebut, maka dia adalah sah. Okey, jadi kita tulis sah. Tetapi jawapan dia salah. Jadi tetapi tidak munasabah. Tak masuk akal lah, maksudnya tidak masuk akal. Maksudnya sah tapi tak masuk akal. Okey, tu lebih faham lah untuk fahamkan pelajar. So hujah pertama ni awak kena pastikan kedudukan dia betul. Okey, kalau kedudukan dia betul, dia adalah sah. Dan dia kena tengok jawapan dia betul ke tak. Kalau jawapan dia salah, tidak munasabah. Kalau jawapan dia semua betul, sah dan munasabah. Okey, so dia ada macam tu lah kesnya. Okey, so ini berkaitan dengan hujah 1. Okey, awak boleh salin.
Seterusnya soalan nombor 5C. Okey, 5C ni paling favourite saya sebab saya suka bermain teka-teki. Alright, so kita tengok pada soalan. Buat satu kesimpulan secara umum. Buat satu kesimpulan umum secara induktif. Induktif ni dalam kata lain dia adalah aruhan bagi nombor ke n dalam urutan nombor itu. Okey. Untuk soalan macam ni, awak lihat pada soalan C. Okey, kita biasanya akan ambil sebelah kanan tanda sama ni. Kita akan ambil belah sini lah, kita akan baca. Okey, sebab apa? Kenapa kita kena baca belah kanan? Sebab dia cakap dia dah menulis urutan nombor 7, 12, 19. So tak payahlah baca lagi. Okey, awak tak payah baca lagi. So sekarang ini nak baca nombor yang belum disebutkan. Contohnya nombor 1 campur 1 kuasa 2 campur 3 dan bla bla bla. Okey. Untuk kesimpulan umum secara induktif ni, saya nak awak salin. Okey, saya nak awak salin yang sama sahaja. Salin yang sama. Contoh yang sama adalah, kalau awak tengok dia ada kurungan, dia ada kuasa 2. Semua sama. Semua ada kurungan, semua ada kuasa 2. So awak buat benda yang sama. Okey, awak buat kurungan, ada kuasa 2. Okey. Kemudian tambah 3 pun semua sama. Tambah 3 semua sama, tak ada pun berbeza. So buatlah tambah 3. Sama kan? So apa lagi yang sama? Ada lagi 1, 1, 1. Okey, maksudnya kita tengok daripada atas ke bawah, semua sama ke tak? Kalau sama, awak tulis 1 sebab samalah. Tambah pun sama. Okey, jadi ada sesuatu yang tak sama. Okey, ada satu yang tak sama. Yang tak sama ni saya guna warna hijau. Yang tak sama ni lah yang kita akan tulis nombor n. So kita tulis n. Okey, kita tulis n. Alright, sampai sini satu markah. Easy kan? Senang tak? Maksudnya awak tengok sahaja yang sama, awak salin. Yang tak sama, awak tukar jadi n sahaja. Sebab kita cakap n tu nombor berurutan. Dan kita huraikan. Kita nak huraikan, nak dapat lagi satu markah lagi. Okey, ini buat satu markah. So kita huraikan, berapakah nilai n yang tak sama tadi? N yang tak sama tadi start dengan nombor 1. Lepas tu nombor 2. Lepas tu nombor 3. So kita tulislah 1, 2, 3. Dot dot dot. Sebab dia ada dot dot dot. Okey. So kena buat dot dot dot. Ikut soalan. Kalau dia start dengan nombor kosong, awak start dengan nombor kosong. Kalau dia start sampai nombor 4, nombor 4 lah, kan? So kita nyatakan apa yang tak sama tadi. N sama dengan 1, 2, 3, bla bla bla. Macam tu. Dapat lagi satu markah. Dah berapa markah? 2 markah kat sini. Easy. So kalau biasanya soalan keluar, saya lebih suka jawab soalan aruhan. Tapi aruhan yang jenis-jenis macam ni je lah, yang simple-simple. Kesimpulan ni dia ada 2 tau. Satu, kesimpulan umum secara induktif, yang macam ni lah. Ada lagi satu, macam soalan 6, kesimpulan umum secara diduktif. Diduktif tu, yang tu pun dia sangat menunjukkan. Kalau ada 2 jenis soalan tu, biasanya dia keluar sama ada induktif ataupun diduktif sahaja. Harap-harap biasanya dia akan keluar induktif lah. Induktif ni senang sikit. Alright. So itu berkenaan dengan soalan 5. Okay, hujah dia saya dah terangkan. Apa lagi? Songsangan, implikasi dan sebagainya saya dah terangkan. So sebenarnya dah dapat banyak dah. At least dapat keseluruhan lah daripada penampilan logik ni. Alright, sekejap saya nak alihkan balik. Lupa nak tambah page.
berkenaan dengan soalan 5C. Senang kan? Aduh. Alright, so kita masuk kepada soalan 6. Okay, soalan ini lagi mencabar. So, kita tengok sama-sama 6A. Selesaikan soalan berikut. Alright, pernyataan di bawah menunjukkan songsangan bagi suatu implikasi. Nyatakan anti-jadian dan akibat bagi implikasi itu. Okey, hati-hati jawab soalan ni. Soalan ni kata pernyataan ni ialah songsangan, bukan implikasi, tapi songsangan. Ini adalah songsangan. Jadi awak kena cari dulu implikasi dia. Okey, first saya nak awak cari implikasi bagi songsangan tersebut. Okey, senang je. Saya bagi tips. Kalau awak ada implikasi, awak nak cari songsang, okey, awak songsangkan. Awak boleh songsangkan. Tapi kalau sekarang ni, okey, awak guna ni kira songsang lah kan. Songsang, awak dapat songsangan. Kalau awak ada songsangan, awak nak pergi ke implikasi, okey, awak nak pergi implikasi pun awak songsang juga. Okey, maksudnya sama, awak kena buat penafian. Okey, awak kena buat penafian. Implikasi pergi songsang, penafian. Songsang pergi implikasi pun penafian. Okey, so awak buat penafian untuk soalan ni 6A. Saya nak awak nyatakan implikasi dulu. Kalau awak dah ada jawapan, tuliskan dekat Discord. Kalau set kosong ni kan, awak tulis kosong je lah, saya boleh baca lah. Kalau awak tak boleh guna simbol set kosong je lah. Biasa kalau guna phone boleh lah, tekan kosong lama-lama kan, nanti dia keluar nal. Okay, so bagi dalam berapa saat lagi? Dalam 15 saat lagi. Okay, masa menjawab tamat. So kita tengok. Okey, seorang je jawab. Jadi jawapan dia adalah okey, P sama dengan jika set P sama dengan kosong, set kosong, maka NP sama dengan kosong. Okey, betul. Cuma tambah perkataan set sahaja. Alright, so kita akan dapat implikasi dia. Okey. Jika set P sama dengan null, maka NP ialah kosong. Okey, betul lah. Dah betul lah. Kemudian saya nak awak nyatakan anti-jadian dan akibat dalam implikasi ni. So, awak kena tahu siapa anti-jadian dan siapa akibat. Awak boleh terus tulis jawapan dia dekat ruangan komen lagi. Okey, saya bagi dalam 30 saat. Senang je.
Okey. Okey, masa dah tamat. So kita tengok. Tak sempat tulis. Apa yang kejadian dia? Saya teka. Okey, tengok balik. Alright, tak ada jawapan. So jawapan dia senang je. Anti-jadian adalah selepas perkataan jika. Ingat ya, jadian ada huruf J. Jadi kita akan pilih selepas perkataan jika. Jadi jawapan dia adalah set P sama dengan null. Senang je kan? Maka akibat dia adalah NP sama dengan kosong. Kan? Maksudnya awak just ambil balik daripada implikasi. So anti-jadian dia datang daripada implikasi, dan akibat dia datang daripada implikasi juga. So aku nak tengok jadian ada perkataan J. So J untuk jika. So J dekat dengan jika. Akibat maksudnya apa yang terjadi lepas tu, maka apa. So dia adalah akibat. Senang Kalau ada soalan keluar anti-jadian dan akibat, satu markah setiap satu. Okey, banyak. Okey, salin dulu. So soalan 6B. Ni kita tengok balik bentuk hujah dia tadi. So kita nak tahu, kita kena pastikan bentuk dia adalah sama seperti hujah 1 atau hujah 2 atau hujah 3. Okey, so saya ambil balik yang ni. Boleh rujuk balik hujah. So hujah yang kita akan gunakan sama ada hujah 2 atau hujah 3 sahaja. Sebab kita ada jika, kita ada maka. Jadi kita tak boleh guna hujah 1. No, salah So kita akan guna sama ada hujah 2 ataupun hujah 3. Okay, awak bandingkan perkataan jika maka ni. Okay, dia menggunakan simbol sama dengan. Okay, dia menggunakan simbol sama dengan. Dan awak kena pastikan selepas jika dia mestilah A, kemudian selepas maka dia mestilah B. Okey. Sekarang ni awak tengok pada apa yang dia bagi, sama ada premis 2 ataupun kesimpulan. Okey, dia bagi pada kesimpulan. Okey, dia bagi pada kesimpulan. Jadi kesimpulan ni adalah A sebenarnya, tapi dia gunakan penafian. Jadi sebenarnya penafian tu merujuk kepada hujah 3. Okey, penafian tu merujuk kepada hujah 3 di mana A tidak benar. So betul lah, kedudukan dia sah. Okey, kedudukan dia sah. Jadi sebabkan dia nak suruh awak bentukkan hujah yang sah, dia suruh awak lengkapkan premis 2. Jadi agak-agak apa jawapan untuk premis 2? Senang je. Awak boleh tuliskan dekat ruangan komen. Saya bagi dalam masa 20 saat sahaja.
Okey, so kita semak jawapan. X kuasa 3 tak sama dengan 29. Okey, betul. Yang lain kalau dapat sama juga, maksudnya betul lah, apa yang awak rasa tu betul. So dia adalah X kuasa 3 tak sama dengan 29. Okey, satu markah. So inilah cara kita nak melengkapkan premis yang dikosongkan. Tak kisahlah, kadang-kadang dia kosongkan kesimpulan, so boleh isilah. Dia akan bagi salah satu, sama ada premis 2 ataupun kesimpulan. Okey, pastikan awak tengok pada hujah dia. Sometimes pelajar dia cakap kena ke hafal semua ni. Okey, kalau awak faham, tak payah hafal pun tak apa. Sebab awak tengok pada soalan, kalau dia dah ambil, dia dah tak boleh ambil lagi dah. Okey, yang tinggal mestilah yang premis 2. Okey, mesti yang tinggal. Itu biasanya lah kebiasaannya. Okey, so jawapan untuk B pertama adalah X kuasa 3 tak sama dengan 29. Soalan B2, adakah hujah tu munasabah? Maksudnya, adakah jawapan tu betul? Okey, first kita tengok premis 1. Jika X sama dengan 4, okey, jika X sama dengan 4, maka 4 kuasa 3 sama dengan 29. So 4 kuasa 3 sama dengan 29. Salah, tak sama pun. So premis 1 dah menunjukkan jawapan yang salah. Jadi hujah ni tidak munasabah. Okey, jawapan untuk B2 adalah tidak munasabah. Kenapa tak munasabah, cikgu? Sebab premis 1 dia salah. Okey, kerana ni awak nak tambah pun boleh, kerana premis 1 tidak benar. Okey, awak boleh bagi tahu kadang-kadang premis 2 yang salah, kadang-kadang kesimpulan yang salah kan. Awak boleh bagi tahu. Kalau awak tak nak bagi tahu pun tak apa. Melainkan kalau soalan tu cakap berikan justifikasi anda, yang tu kenalah bagi tahu, wajib. Okey, so ini adalah cara untuk kita bermain dengan hujah. Jadi awak kena biasakan dengan 3 hujah yang ada dalam buku teks sepatutnya. Kalau awak biasa buat, awak tak payah hafal pun, dah tahu dah dalam kepala. Aduh. Okey, ini adalah soalan 6B. 6B. Okey, so kita akan tengok pada yang terakhir, iaitu 6C, iaitu hujah didaktif. Tadi hujah induktif, sekarang didaktif. Buat satu kesimpulan secara umum secara didaksi tentang saiz sudut pendalaman sebuah oktagon sekata. Alright, macam mana nak buat ni, cikgu? Kita tak nampak apa benda yang berturutan? Ya, sebab yang berturutan tu hanya untuk aruhan sahaja ataupun induktif. Tapi untuk kes didaksi, okey, didaksi ni sentiasa soalan bagi rumus. Okey, didaksi ni maksudnya rumus. Jadi bila awak dah ada rumus tu dah bagi dengan soalan, awak lengkapkan sahaja. Okey, awak lengkapkan sahaja. Untuk soalan ni, dia cakap poligon sekata, sudut pendalaman poligon sekata ialah ni rumus dia. Sekarang awak kena buat satu kesimpulan untuk oktagon sekata. Oktagon ada 8. Okey, oktagon ada 8 bucu ataupun 8 sisi. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Sinilah. Okey, so ada 8. Ini adalah oktagon.
So untuk menyelesaikan jawapan dia, awak ambil rumus yang ada dalam soalan, awak letak N tu sebagai 8. So 8 tolak 2 kali dengan 180 bahagi dengan 8. Dan awak kira macam biasa, awak kira matematik. Okey, awak kira macam matematik. 8 tolak 2 buat dalam kurungan. Okey, so 8 tolak 2 darab 180. Okey, kemudian per 8. So awak akan dapat 135 darjah. Itu sahaja. Soalan ni memang 1-2 markah macam tu lah. Okey, macam ni awak kena bandingkan apa beza didaksi dengan induktif. Okey, ni didaktif ataupun didaksi lah macam tu. Okey, induktif maksudnya daripada jawapan kepada rumus. Okey, induktif jawapan ke rumus lah. Okey, jawapan ke rumus. Okey, kalau didaktif ataupun didaksi, rumus kepada jawapan. Ni adalah yang saya dah simplifykan. Tapi dalam buku teks dia bagi tahu lain lah. Dalam buku teks dia ada bagi tahu ayat-ayat dia. Yang tu saya tak hafal sangat. Sebab apa? Sebab yang tu kalau pelajar hafal dia mungkin susah sikit lah awak nak faham. Tapi kalau awak tengok kat sini, okey, ini rumus. Kemudian lepas rumus ada jawapan. Maksudnya kita akan guna didaktif. Ada rumus, akhirnya mesti jawapan. Tapi kalau induktif macam tadi, soalan nombor 5, okey, dia dah bagi jawapan dah. 7 sama dengan bla bla bla. Okey, itu adalah jawapan. Tapi daripada jawapan tu awak menghasilkan rumus. Ini adalah rumus dia. 1 campur N kuasa 2 tambah 3. Ini adalah rumus. Maksudnya jawapan pergi kepada rumus, kita panggil induktif. Okey, dan rumus kepada jawapan kita panggil didaktif. So inilah dia punya hasil dia. Cuma kena kenal pastilah oktagon ni ada berapa N. Okey, sometimes dia tak bagi oktagon, dia bagi hexagon, dia bagi heptagon. Jadi awak kena teka lah heptagon berapa bucur, hexagon berapa bucur. Bucur ataupun sisi sama je. Okey, so itu berkaitan dengan didaktif. Okey, setakat ni sampai soalan 6, 4 sampai 6. Semua faham tak? Kalau faham, tulis faham. Okey, kita akan go through kepada yang last. Sepatutnya saya nak jadikan nombor 7 ni tugasan dan nombor 8 pun tugasan, tapi terlalu banyak sangat. Jadi saya nak meringkaskan jalan homework awak. Jadi saya akan ajar terus nombor 7 dan nombor 8 tu sebagai tugasan. Okey, so kita go through lagi sikit. Kita ada lagi 20 minit. So boleh ya. Harap semua dapat teruskan lagi satu soalan. Satu soalan ni merangkumi A, B, C, D, E banyak. Okey, soalan ni saya letak berapa markah? Saya letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 markah. Okey, nombor 7A, selesaikan soalan berikut. Yang ni senang je. Okey, sekejap saya insert sekejap.
Okey, nombor 7A. Selesaikan soalan yang berikut. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Sebilangan graf fungsi kuadratik mempunyai paksi simetri. Okey. Untuk graf fungsi kuadratik, kita belajar graf dia adalah bentuk U ataupun bentuk U terbalik. Okey. Dan setiap graf kuadratik mesti ada paksi simetri. Paksi simetri yang kita belajar adalah yang macam ni. Okey, saya rasa awak ada belajar masa bab 1. Okey, ini namanya paksi simetri. Sentiasa ada. Yang tak ada cumalah garis lurus, graf kubik, dan graf salingan. Dan yang ini je yang tak ada. Okey, so graf fungsi kuadratik ni ada paksi simetri, sentiasa ada. Okey. Dan untuk graf fungsi kuadratik, dia kata sebilangan. Salah lah, sebab semua fungsi kuadratik mempunyai paksi simetri. Semua graf kuadratik mesti ada paksi simetri. Jadi untuk yang pertama, jawapannya adalah palsu. Okey. Jawapan yang pertama palsu. Sebab semua graf fungsi kuadratik mesti ada paksi simetri. Yang kedua, semua nombor dalam asas 8 tidak mengandungi digit 8. Okey, semua nombor dalam asas 8 tidak mengandungi digit 8. Asas 8 yang kita belajar pada bab 2, kalau asas 2, okey, kalau kita belajar asas 2, nombor yang ada adalah nombor kosong dan nombor 1. Kalau asas 8, nombor yang ada hanyalah dari 0 sampai 7. Jadi, semua nombor dalam asas 8 tidak mengandungi digit 8. Adakah jawapan tersebut benar atau palsu? Berikan komen anda pada ruangan komen. Okey, benar. Sebab yang ni semua dah tahu. So, jawapan dia majoriti jawab benar. So, kita dah tahu apa jawapan dia. Selesai untuk kes pernyataan. Kita akan go through kepada hujah, iaitu soalan B. Tengok kita bermain pula dengan hujah. Ni melengkapkan hujah sahaja. Tanpa melihat bentuk hujah, apakah jawapan bagi premis 2? Apakah jawapan bagi premis 2? Kalau 4 ialah faktor bagi 10, okey, 4 ialah faktor bagi 10 ni kita ada dekat marker tau. Okey, jika Y ialah nombor genap ni, so ini adalah A dan ni adalah B. Untuk soalan macam ni, awak kena pastikan siapa yang diubah. Contoh kita tengok kesimpulan ni dia ambil B. Okey, B. Dan awak tengok Y dia tukar jadi 10. Jadi Y ni juga kena ubah jadi 10. Jadi jawapan dia, kalau yang ini B, so yang ini mesti A. Jadi 10 ialah nombor genap. Ni kes untuk soalan yang kalau dia ubah, awak kena ikut. Dia gabung sikit dengan hujah 1. Okey, so tak semestinya awak kena hafal hujah punya bentuk. Kalau awak tengok pun awak dah nampak dah. Kalau dekat sini dia dah guna B, so automatic premis 2 adalah A. Tapi ada tak dia ubah-ubah kat situ? Ada. Dia ada ubah huruf Y. Y jadi 10. So awak kena ubahlah Y ni jadi 10 juga. Okey, so awak kena tengok apa yang dia ubah. Awak suka main tiru-tiru kan? So macam ni lah dia meniru. So jawapan untuk B premis 2 adalah 10 ialah nombor genap.
Soalan C. Berdasarkan jawapan di B, adakah hujah tersebut munasabah? Okey, dia cakap berikan justifikasi anda. Okey, so kita cari sama-sama. Kalau kita punya jawapan kita adalah 10 ialah nombor genap, okey, yang ini kita boleh katakan 10 tu betul. Kesimpulan dia 4 ialah faktor bagi 10. Faktor maksudnya kalau awak ada nombor 10 boleh bahagi dengan 1. 10 bahagi 1 10 boleh bahagi juga dengan nombor 2. 10 bahagi 2 dapat 5. 10 tak boleh bahagi dengan 3, so tak boleh. 10 tak boleh bahagi dengan 4, tak boleh. So sebenarnya 4 ialah faktor bagi 10 ni salah. Okey, sebab faktor bagi 10 cuma ada 1, 2, 5 dan 10. Itu sahaja faktor 10. Okey, ini yang dinamakan dengan faktor. Kalau saya cakap awak kena cari faktor bagi 18, buatlah benda yang sama. 18 bagi 1 18, 18 bagi 2 9, 18 bagi 3 6, 18 bagi 4 tak boleh, 5 tak boleh, 6 dapat 3. So dah stop sampai situ. So ini adalah faktor bagi 18. Okey, so awak kena buat satu-satu. Macam apa orang kata, kaki sotong kan, banyak. Okey, so kena buat macam ni. So itulah cara awak nak buat faktor sebenarnya. Jadi kalau soalan ni kata 4 ialah faktor bagi 10, awak kena cari dulu ada tak nombor 4 pada faktor 10. Kalau tak ada, maksudnya dia salah. Jadi awak dah nampak dah kesimpulan dia palsu. Okey, jadi awak boleh bagi tahu hujah dia tidak munasabah. Okey, tidak munasabah 1 markah. Kerana awak nak cakap premis 1 palsu pun betul. Awak nak kata kesimpulan palsu pun betul. Mana-mana boleh. Okey, premis 1 ataupun kesimpulan pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya lebih suka guna perkataan kesimpulan lah. Okay, so ini adalah justifikasi awak. So untuk cari faktor tu awak kena buat latihan lah. Macam adalah certain soalan yang dia cakap awak kena cari faktor, awak kena buat macam sotong tadi tu. Okay, awak cek daripada 1 dulu. Nombor tersebut boleh tak bagi dengan 1. Kemudian nombor 2 boleh tak bagi, nombor 3 boleh tak bagi, dan seterusnya. Okey, next, soalan D. Okey, lagi 2 soalan. Kita ada lagi 10 minit. Kontra positif bagi suatu implikasi ialah jika N ialah gandaan 9, maka N boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, ini adalah kontra positif. Ini adalah kontra positif. So, untuk soalan D1, awak kena tuliskan implikasi. Ingat ya, kalau awak nak gunakan terbalik macam ni, implikasi pergi ke kontrapositif dapat kontrapositif. Kalau kontrapositif nak pergi kepada implikasi, mesti guna kontrapositif juga. Jadi awak kena kontrakan balik semua ni. Okey, awak buat kontrapositif. Kontrapositif bermaksud akas campur songsangan. Jadi apakah jawapan awak untuk D1? Awak boleh tuliskan dekat ruangan komen.
Jika N tidak boleh dibahagi tepat dengan 3, maka N bukan gandaan 9. Ya, betul. Sangat betul. Okey. So, jawapan dia macam apa yang saya dah bagi tadi. Kita ambil jika, kemudian kita akan tulis dekat sini. Kita akan tulis dia punya akas. Akas dulu kita akaskan dulu. N. Tapi kita terus je songsangkan dia. Maksudnya kita buat penafian dalam tu. Kalau dia kata boleh, kita tulis tidak boleh. Okay, so saya guna warna biru. Tidak. Kita guna tidak. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Kemudian maka N, okay, N ialah jadi bukan. Okay, ialah kita tukar jadi bukan gandaan 9. Okay, so awak kena kontrakan dia. Maksudnya awak akaskan dulu, baru awak letak penafian. Jadi dia senang lah. Tak perlu awak buat satu-satu. Tak payah nak buat akas dulu, tak payah nak buat songsang dulu, baru nak cari kontrapositif kan. Nak tulis tu makan masa. So at least awak terus je copy balik ayat ni yang belakang tu, lepas tu awak nafikan balik. Dia senang lah kat situ. Okay, yang kedua, untuk nak tahu nilai kebenaran dia, awak kena cari implikasi dia dulu. Okey, jadi implikasi kita dah ada. Okey, implikasi ni dah ada. So awak tak semestinya cari implikasi, awak boleh juga cari kontrapositif. Sebab kontrapositif dengan implikasi sama, nilai kebenaran dia adalah sama. Kena ingat ya, implikasi nilai kebenaran dia sama dengan kontrapositif. Kalau akas, nilai kebenaran dia adalah sama dengan songsangan. Jadi kalau awak rasa confused, awak boleh tengok balik ke ayat ni. Kalau N tu sama dengan gandaan 9, okey, gandaan 9 tu maksudnya sifar 9, 9, 18, 27, 36 dan 45. Jadi nombor-nombor N tadi tu boleh dibahagi tepat dengan 3. Jadi semua gandaan 9 boleh bahagi dengan 3. Semua ni boleh bahagi dengan 3. Jadi jawapan untuk ini adalah benar. Okey, jawapan untuk kontrapositif adalah benar. So kita tulis kat sini benar. Kalau awak rasa susah sangat nak teka, ingat ya cakap saya, kalau awak rasa susah sangat nak teka, jawapan untuk implikasi dengan kontrapositif sentiasa benar. Kalau awak susah nak teka lah. Kalau awak rasa senang nak teka, teka dulu. Kalau tak dapat teka, baru awak hentam. Soalan E. Okay, kita advance sikit, ada lagi 2 minit. Okay, soalan E ni, macam tadi saya cakap, pola dia dah bagi. Okay, pola dia dah bagi 0, 3, 8 dengan 15. Dan dia nak suruh awak buat kesimpulan umum secara induktif. Jadi, jawapan pergi kepada rumus. Okey, senang je. Cuma yang ni awak kena hati-hati lah. Kalau kita dah ada 0, 3, 8, 15, awak tak payah baca lagi. No need to read again. So, awak baca pula pada belah kanan. Okey, kita ada 1, 4, 9 dengan 16. Kita tulis sebagai N. Kemudian tulis tolak 1. Tapi pelajar dia lupa tau. Dia selalu tulis N tolak 1 sebab dia ingat N tu hanya nombor yang berubah sahaja. Tapi N juga boleh ada kuasa 2. Sebab apa kena ada kuasa 2? Sebab nombor berturutan ni dia tak boleh lompat tau. Dia
Dia tak boleh lompat jauh macam 1 tiba-tiba pergi 4. No, dia tak boleh. Dia kena 1, kemudian dia kena 2, dia kena 3 dan seterusnya. Itu baru betul nombor urutan. Okey. Dan kalau awak test 1 kuasa 2 sama dengan 1, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 3 kuasa 2 sama dengan 9, 4 kuasa 2 sama dengan 16. Kalau kena, maksudnya N tu adalah N kuasa 2. Sebab nombor-nombor ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kalau dalam kelas saya sebelum pelajar duduk, saya akan suruh pelajar hafal kuasa 2 sempurna dan saya akan tanya seorang-seorang, baru boleh duduk. Biasa macam tu. Macam dulu sekolah rendah hafal sifir, tapi kalau kat sekolah menengah tingkatan 4, 5 hafal kuasa 2 sempurna. Sebab ni paling famous. Alright. So ini adalah jenis soalan dan kita akan tengok berapakah nilai N yang berubah tadi. Nilai N yang berubah adalah 1, 2, 3 dan 4. Dot dot dot. Sebab start dengan nombor 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Dot dot dot. So itu adalah induktif dia. So hopefully awak faham keseluruhan penakulan logik yang saya ajar. Kalau soalan kebat je yang susah, tapi soalan ni paling simple. Saya harap awak boleh buat soalan simple macam ni. Okey. Awak kena testing. So nota ni saya akan upload dalam Google Classroom dan saya nak berikan tugasan pada awak semua. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 A, B, C, D, E buat semua dan hantar pada Google Classroom. Dan due date dia seperti biasa saya akan upload lah. So untuk tu awak semua boleh ambil kehadiran ya. Saya akan open balik responses dan saya akan share lagi sekali link. Okey. So boleh ambil kehadiran. Kita punya pukul 10 dah lewat 9 minit. Jadi saya tak nak lama-lama sangat. Jadi kita dapatlah sampai sikit daripada penakulan ni kan. Minggu depan saya nak masuk kepada tajuk operasi set. So harap semua pelajar dapat stay tune dengan kelas saya walaupun tak ramai. Okay, tapi janganlah putus asa untuk belajar, right? Yelah, kamu baru tingkatan 4, masa lagi lama. Masa masih lagi lama. Tapi nasihat saya, kalau awak naik sekolah awak dah faham, jadi awak tak payah nak kamu balik topik-topik yang lepas. Awak boleh move forward kepada topik-topik yang seterusnya. Awak boleh catch up mana yang awak tak dapat tu. Okay. So jangan putus asa, jangan malas-malas, rajinkan diri, disiplinkan diri, buat kerja dan sebagainya. Okay. Pandai-pandailah manage masa, manage jadual awak. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian daripada saya.